Selamat pagi dan salam sejahtera kepada doktor. Hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tugasan dua kami yang bertajuk Aspirasi dan Hala Tuju Pendidikan dan implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Baiklah, yang pertama, saya akan menerangkan tentang Standard Kualiti Pendidikan Malaysia iaitu SKPM. Jika anda tidak tahu, SKPM ini adalah ditubuhkan oleh Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti. Dan menurut SKPM ini adalah dijadikan sebagai satu instrumen atau panduan untuk guru dan pengurus sekolah untuk menilai kualiti pendidiknya di sekolah. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang SKPM kita yang pertama iaitu SKPM 2010. Dalam SKPM 2010 ini terdapat 5 standard. Apakah standard-standard itu? Standard yang pertama adalah kepimpinan dan hala tuju. Seorang guru mestilah memiliki kemahiran ini supaya dapat menggerakkan murid-murid dan warga sekolah. Standard yang kedua adalah pengurusan organisasi. Seorang guru mestilah pandai memanfaatkan potensi staf dan sumber luaran dan menggunakannya dengan sepenuhnya. Kemudian, standard yang ketiga adalah pengurusan kurikulum, ko-kurikulum dan sukan dan hal ehwal murid. Seorang guru mestilah pandai menguruskan hal-hal tersebut bagi melahirkan murid yang seimbang dari segi aspek-aspek tersebut, seperti intelek, rohani, emosi dan jasmani. Standard yang keempat adalah pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP. Seorang guru mestilah pandai merancang PDP mereka. Sebagai contoh, seorang guru mestilah pandai membuat PDP yang kreatif supaya perhatian murid tersebut dapat ditarik dan mereka mudah memahami topik yang dipelajari. Standard yang terakhir adalah kemenjadian murid. Pendidikan di sekolah tersebut mestilah melahirkan murid yang berjaya dan cemerlang. Seorang murid tersebut mestilah berketerampilan, berakhlak mulia dan bertanggungjawab. SKPM ini adalah selari dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM. Dan ia mempunyai 1, 2 dan 3 gelombang. Saya akan meneruskan pembentangan saya dengan menerangkan tentang SKPM G2. SKPM G2 adalah Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang kedua. SKPM G2 ini adalah selaras dengan PPPM 2013 hingga 2025. Sebenarnya, SKPM G2 ini tidak jauh beza dengan SKPM 2010 punya. Yang bezanya adalah pada standard ketiga dan standard keempat. Apakah bezanya? Dalam SKPM 2010, standard ketiga menekankan tentang pengurusan kurikulum, ko-kurikulum dan sukan dan hal ehwal murid. Manakala dalam SKPM G2 ini, standard ketiga tersebut telah dipecahkan kepada cabang-cabang kecil iaitu nombor 1, pengurusan kurikulum, kedua, pengurusan ko-kurikulum dan sukan dan ketiga, pengurusan hal ehwal murid. Dan seterusnya, standard keempat. Dalam SKPM 2010, standard keempat menerangkan tentang pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP. Manakala dalam SKPM G2 ini, standard keempat lebih menekankan tentang pembelajaran dan pemudahcaraan iaitu PDPC. Di mana PDPC ini guru lebih kepada membimbing kanak-kanak dan mendorong mereka untuk menjadi lebih aktif dalam aktiviti sekolah. Dalam standard keempat ini, kita dapat melihat satu perbezaan SKPM G2 dengan SKPM 2010, di mana SKPM 2010 lebih memfokus kepada pembelajaran kanak-kanak dan proses pengajaran tersebut. Manakala SKPM G2 ini lebih fokus kepada peranan seorang guru dalam pembelajaran kanak-kanak. Dalam slide tersebut, saya telah sediakan satu QR code. Anda boleh imbas untuk mendapat info yang lebih lanjut kerana ia adalah satu infografik yang telah disediakan oleh KPM sendiri. Baiklah, seterusnya saya akan memberi pencerahan tentang Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, PPPM. PPPM ini dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri bertujuan untuk mentransformasikan sistem pendidikan negara untuk menjadi lebih mantap dan bertaraf global. Dalam PPPM terdapat 3 gelombang. Gelombang pertama merangkumi tahun 2013 hingga 2015. Gelombang pertama PPPM ini menekankan aspek-aspek tersebut, iaitu yang pertama meningkatkan kemahiran asas.
Yang kedua, meningkatkan kualiti guru dan para pengajar. Sebagai contoh, guru-guru tertentu akan dihantar ke kursus dan menjalani latihan untuk meningkatkan lagi kemahiran pengajaran mereka. Baiklah, yang ketiga, meningkatkan keberkesanan kepimpinan sekolah. Dengan ini, perancangan aktiviti dan organisasi di sekolah akan menjadi lebih lancar dan mantap kerana diketuai oleh seorang pemimpin yang baik. Yang keempat, menambah baik infrastruktur sekolah. Dengan ini, warga sekolah seperti murid-murid, guru dan staf akan menjadi lebih selesa di sekolah. Yang kelima, mengurangkan jurang pendidikan. Ini adalah supaya kanak-kanak yang kurang bernasib baik seperti orang asli, kanak-kanak miskin di pedalaman akan dapat pendidikan yang sama seperti kanak-kanak di bandar. Yang keenam adalah penggunaan ICT dalam pembelajaran. Gelombang kedua adalah merangkumi daripada tahun 2016 hingga 2020. Dalam gelombang kedua ini, tidak jauh beza dengan gelombang pertama, cuma mengalami beberapa penambahan fokus iaitu meningkatkan prestasi murid dalam akademik dan sahsiah. Yang kedua, memantapkan penglibatan ibu bapa dan komuniti iaitu PIBG. Yang seterusnya adalah PPPM gelombang ketiga yang merangkumi daripada tahun 2021 hingga kini. Seperti yang saya katakan, gelombang ketiga ini tidak jauh beza dengan gelombang-gelombang yang sebelumnya, cuma mempunyai beberapa pemantapan dan penambahan. Yang pertama adalah melahirkan murid yang bertaraf global, menjadikan Malaysia bertaraf dunia, meningkatkan kecekapan sistem pendidikan dan memperjuangkan PIBG. Seterusnya, saya akan paparkan satu video mengenai Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini dalam beberapa saat. Anda boleh scan QR code yang terpapar dalam slide tersebut untuk lebih lanjut. Terdapat satu pelan untuk menjulang sistem pendidikan kita ke tahap antarabangsa agar anak-anak Malaysia bersedia untuk menempuhi cabaran abad ke-21. Seterusnya kita akan masuk dalam tajuk PPPM, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Yang pertama, saya akan menjelaskan 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Di sini saya sertakan QR code untuk kita menonton video bersama-sama. Berdasarkan video sebentar tadi, saya akan menjelaskan setiap aspirasi sistem pendidikan di negara kita. Yang pertama ialah akses. Akses bermaksud mencapai ataupun memperolehi. Dalam konteks pendidikan pula, akses bermaksud kesamarataan peluang pendidikan, iaitu kedua-dua jantina, lelaki dan perempuan berhak mendapatkan pendidikan. Aspirasi yang kedua ialah kualiti. Kualiti pendidikan di negara kita haruslah setanding dengan sistem pendidikan di luar negara. Contohnya adalah seperti TIMSS dan PISA. Yang ketiga ialah equity. Equity dalam konteks ini bermaksud menghapuskan jurang dan membuka peluang kepada kanak-kanak yang kurang menguasai sesuatu topik. Di sini kita dapat melihat perbezaan antara equality dan equity. Equality bermaksud persamaan, iaitu mereka mendapat pendidikan yang sama rata. Yang kedua ialah equity. Equity bermaksud memberikan perhatian yang lebih kepada murid yang memerlukan. Yang keempat ialah perpaduan. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia, kanak-kanak yang berumur 7 sehingga 17 tahun menghabiskan 1/4 masa mereka di sekolah. Oleh itu, melalui interaksi bersama murid lain daripada pelbagai latar belakang, sosioekonomi, agama dan etnik, murid dapat belajar untuk memahami dan menerima perbezaan di antara mereka. Yang kelima ialah kecekapan. Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada, iaitu Bajet Malaysia 2025. Baiklah, menurut berita Astro Awani ini, Belanjawan 2025, Kementerian Pendidikan telah menerima 60.1 bilion, iaitu tertinggi dalam sejarah untuk peruntukan pendidikan. Kita beralih pula kepada 6 aspirasi murid.
Aspirasi bermaksud keinginan yang kuat. Oleh itu, kita mahu murid kita menjadi seperti apa? Dalam aspek pengetahuan, murid mestilah menguasai asas dalam kemahiran literasi dan numerasi ataupun 3M, yaitu membaca, menulis, dan mengira. Yang kedua ialah kemahiran berfikir. Setiap murid akan belajar cara memperoleh ilmu pengetahuan sepanjang hidup mereka dan mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka. Sebagai contoh, dalam video TikTok yang saya sertakan ini, murid ini telah mengaplikasikan pembelajaran RBT mereka dalam kehidupan seharian, yaitu mereka telah menghasilkan water dispenser. Yang ketiga ialah kemahiran memimpin. Sistem pendidikan negara akan membantu setiap murid mencapai potensi mereka dengan sepenuhnya, dengan mewujudkan peluang yang formal dan tidak formal. Sebagai contoh, di sekolah kita mempunyai pengawas yang akan memimpin rakan-rakan mereka yang lain. Dengan ini mereka sudah mempunyai pengalaman dan pengetahuan asas dalam kepimpinan. Yang keempat ialah kemahiran dui bahasa. Setiap kanak-kanak haruslah menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggris sekurang-kurangnya pada tahap minima. Mengapa? Supaya mereka boleh berkomunikasi dengan jelas dalam bahasa kebangsaan dan juga bahasa antarabangsa. Yang kelima ialah etika dan kerohanian. Sistem pendidikan akan memupuk etika dan kerohanian dalam diri setiap murid. Bagaimana? Melalui pendidikan Islam dan juga pendidikan moral. Yang terakhir ialah identiti nasional. Bagaimana untuk mengukuhkan identiti nasional ini? Kita perlu menghayati prinsip rukun negara yang setiap kali dibacakan sewaktu perhimpunan sekolah. Selanjutnya kita beralih kepada 11 anjakan utama untuk mentransformasi sistem pendidikan negara. Anjakan pertama ialah menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti yang bertaraf antara bangsa. Seperti yang saya katakan tadi, tidak kira jantina, agama ataupun kaum, setiap orang mempunyai akses kepada pendidikan dan pendidikan tersebut haruslah berkualiti dan bertaraf antara bangsa. Anjakan yang kedua ialah memastikan setiap murid proficient ataupun menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggris agar mereka dapat berkomunikasi dengan lancar. Anjakan yang ketiga ialah melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai-nilai murni melalui subjek pendidikan Islam dan pendidikan moral. Dengan ini mereka boleh mengaplikasikan nilai-nilai murni tersebut dalam kehidupan seharian mereka. Anjakan yang keempat ialah transformasi keguruan sebagai profesion pilihan. KPM telah mengetatkan syarat kemasukan bagi guru, yaitu melalui temuduga SPP yang telah mengambil kira BMI ataupun indeks jisim badan. Anjakan yang kelima ialah memastikan pemimpin berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Pemimpin ini ialah pengetua dan guru besar. Mereka mestilah mempunyai sijil NPQEL ataupun sijil kelayakan profesional kebangsaan bagi kepimpinan pendidikan daripada Institut Amiduddin Baki. Saya akan meneruskan anjakan yang seterusnya. Anjakan yang keenam, mengupayakan Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Keperluan bermaksud di sini adalah bantuan kewangan dan operasi yang diberikan oleh KPM kepada setiap sekolah. Anjakan yang ketujuh, memanfaatkan teknologi maklumat komunikasi bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. KPM telah melaksanakan satu Bestarinet ke semua sekolah untuk integrasi ICT dalam pembelajaran harian. Di pautan ini, ia adalah tentang One Bestarinet yang telah berjaya dilaksanakan oleh KPM. Anjakan yang ke-8, mentransformasikan kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian. Kementerian memperkemas peranan dan tanggungjawab di peringkat bahagian, negeri dan daerah. Pihak JPN dan PPD akan mempunyai lebih keupayaan membuat
keputusan operasi dalam hal ehwal bajet seperti peruntukan untuk penyelenggaraan sekolah. Seterusnya, anjakan yang ke-9. Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Di sini, kita tahu bahawa kita mempunyai sistem iaitu persatuan iaitu persatuan ibu bapa dan guru. Dan komuniti dan sektor swasta pula, mereka boleh sumbangkan kepakaran untuk kemajuan sekolah. Di sini saya telah ringkaskan untuk grafik di atas. Anjakan yang ke-10. Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Ringgit bermaksud di sini adalah dana ataupun pelaburan. Di sini, di pautan ini terdapat pelaburan dalam pendidikan yang berjaya dilakukan oleh KPM semasa COVID-19. Anjakan yang ke-11, yang terakhir, meningkatkan ketulusan untuk kebertanggungjawaban awam secara langsung. Di sini semua pihak berkepentingan dan mempunyai akses yang tetap berkenan kemajuan PPPM. Seterusnya saya akan menerangkan implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Yang pertama, pengurusan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Guru akan lebih sistematik dan strategik. Guru juga dapat berkomunikasi dengan jelas, memberi bimbingan yang efektif dan menggalakkan pembelajaran aktif dalam kalangan pelajar. Di sini adalah pautan tentang video sebagaimana seorang guru mengawal bilik darjah yang dalam keadaan bising. Yang kedua, pembangunan profesionalisme. Di sini kita dapat lihat guru akan menjadi lebih strategis, beraspirasi, proficient, berwawasan dan kompeten. Ketiga, guru dapat mahir menggunakan teknologi. Guru dapat mereka bentuk, membangun dan menilai pengalaman pembelajaran dan pentafsiran otentik. Standard Teknologi Pendidikan Kebangsaan ataupun NETS memerlukan semua guru di bilik darjah mencapai standard iaitu memudah dan mencetus inspirasi pembelajaran dan kreativiti murid. Seperti di pautan ini adalah bagaimana seorang guru menggunakan teknologi di dalam bilik darjahnya. Kita dapat lihat bahawa teknologi ataupun dipanggil papan putih interaktif ini dapat memberi impak positif kepada pendidikan di Malaysia. Seterusnya, yang keempat, guru akan mempunyai wawasan. Guru akan lebih unggul untuk mentransformasikan pelbagai aspek pendidikan, pemikiran aras tinggi dan mampu berinovasi supaya meningkatkan keberhasilan sekolah dan kemenjadian murid. Guru akan mencapai standard tahap global agar ilmu dan kemahiran yang dicurah kepada murid sejajar dengan hasrat PPPM. Dan yang terakhir, guru akan menjadi suri teladan. Kita dapat lihat di sini, ini adalah situasi sebagai guru adalah role model atau teladan bagi murid. Ini adalah situasinya. Dan kita tahu pendidik, terutamanya guru, diberi kepercayaan untuk mengajar anak-anak pentingnya bagi menonjolkan suri teladan yang baik bagi mencorak anak menjadi manusia yang berakhlak mulia. Jadi kita tahu bahawa pendidik amat besar nilainya mampu memberi nilai murni dalam segala tindakan dan perlakuan. Guru bukan hanya bertanggungjawab ketika berada di bilik darjah, tetapi kesannya adalah sepanjang kehidupan manusia itu sendiri. Baiklah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.